Salam sejahtera dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit baharu iaitu unit 20. Saya hendak murid-murid keluarkan buku aktiviti dan buka muka surat 42. Okey. Yang ini ialah unit 20. Tajuk kita ialah hebat dan mudah. Okey, yang ini ialah kemahiran dengar dan tutur. Sekarang murid-murid dekat sini boleh tengok petikan kecil dekat sini. Okey, kita baca bersama-sama petikan ini. Pinggan ini mesra alam. Pinggan ini mudah mereput apabila dibuang. Kemudian menjadi baja untuk pokok-pokok lain. Pokok akan subur apabila mendapat baja. Okey, murid-murid dekat sini murid-murid boleh melihat gambar pinggan, gambar hampas tebu, selepas tu hampas padi, dan murid-murid boleh melihat bahagian bawah di mana murid-murid dikehendaki melengkapkan petikan. Okey, dekat sini murid-murid boleh lihat pinggan ini diperbuat daripada. Okey, diperbuat daripada ialah pinggan itu dibuat daripada apa? Okey, pinggan ini dibuat daripada hampas tebu dan hampas padi. Kerana pinggan ini ialah mesra alam. Jadi dia dibuat daripada hampas tebu dan hampas padi. Pinggan ini mesra alam kerana mudah. Okey, pinggan ini mesra alam kerana pinggan ini mesra alam, pinggan ini mudah mereput. Jadi pinggan ini mesra alam kerana mudah mereput. Pinggan yang reput akan menjadi baja. Dekat sini murid-murid boleh lihat. Kemudian pinggan tersebut akan menjadi baja. Dan akhir sekali ialah baja dapat menyuburkan pokok. Pokok akan subur apabila mendapat baja. Sekarang murid-murid kita akan melihat aktiviti kedua di dalam buku aktiviti. Dekat sini kita boleh melihat satu petikan yang panjang. Okey, tajuk dia ialah lengkapkan cerita. Kemudian baca. Jadi untuk pengetahuan murid-murid, yang ini ialah kemahiran membaca. Jadi murid-murid boleh membaca bersama cikgu. Okey, dekat sini kita boleh melihat 3 gambar. Pertama, kita boleh melihat gambar kebun. Kemudian kita boleh melihat gambar batang-batang plastik. Dan seterusnya gambar batang-batang plastik yang telah disambung. Batang-batang plastik itu telah disambung dengan paip getah. Okay, kita tengok, kita mula membaca bersama-sama. Ini kebun, sayur. Murid-murid boleh melihat ada jawapan dekat sini, dekat bawah. Yang ni sayur batang plastik. Jadi, murid-murid dikehendaki melengkapkan perkataan tersebut di dalam ruangan yang disediakan. Ini kebun sayur Weihan. Weihan dan ayahnya rajin berkebun. Sayur-sayuran di kebun disiram menggunakan penyiram batang plastik. Mula-mula, Encik Lau membuat lubang-lubang kecil. Okey, murid-murid boleh melihat batang plastik ni telah dibuat lubang-lubang kecil pada batang plastik.
Lubang-lubang itu untuk air keluar. Kemudian, Encik Lau menyambungkan batang plastik itu dengan paip getah. Batang plastik ni kemudian disambungkan dengan paip getah supaya air boleh mengalir. Dan seterusnya kita lihat gambar ketiga. Di sini ada dua jawapan. Pertama ialah menyiram, yang kedua ialah subur. Wah, hebatnya. Kini Wei Han dapat menyiram sayur-sayurannya dengan mudah. Tanamannya bertambah subur. Dekat sini kita boleh lihat kebaikan penyiram. Kebaikan penyiram ialah apa faedah yang murid-murid dapat apabila murid-murid menggunakan penyiram ini. Pertama ialah menyiram dengan mudah. Kedua ialah tanaman lebih subur. Sekarang murid-murid kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya. Aktiviti ketiga. Yang ini ialah kemahiran menulis. Tetapi sebelum murid membuat latihan yang diberikan, pastikan murid-murid menulis hari dengan tarikh. Begitu juga dengan aktiviti 1 dan 2. Cikgu tadi dah lupa nak cakap, tetapi pastikan setiap muka surat murid-murid menulis hari dan tarikh. Pastikan apabila sebelum murid-murid menulis, pastikan pensel yang digunakan tajam dan tulisan juga mestilah cantik. Murid-murid juga harus pastikan menggunakan tanda baca dengan betul, di mana penggunaan huruf besar dan huruf kecil hendaklah betul, seperti yang telah diajar di dalam kelas. Janganlah kerana murid-murid berada di rumah, murid-murid menulis ikut kesukaan murid-murid. Okey, sekarang kita tengok gambar nombor 1. Dekat sini, murid-murid boleh melihat seorang murid sedang membaca buku. Okey, apakah ayat yang sesuai yang murid-murid boleh tulis? Di sini, dua perkataan telah diberi. Rajin dan buku. Murid-murid dikehendaki membina ayat menggunakan kedua-dua perkataan ini. Okey, ini adalah contoh yang cikgu telah beri. Okey, murid-murid yang pandai dan boleh membina sendiri ayat, boleh membina sendiri ayat anda. Murid-murid tidak perlu menggunakan ayat yang telah diberi oleh cikgu. Okey, ini adalah ayat contoh. Okey, nombor 1 ialah Ramu rajin membaca buku cerita. Murid-murid boleh membina ayat lain menggunakan rajin dan buku. Okey. Gambar nombor 2, membaca. Lepas tu, pen pintar. Ayat contoh yang cikgu tulis dekat sini ialah Ramu membaca buku dengan pen pintar. Dan gambar ketiga, murid-murid boleh melihat perkataan menulis dan alat genggaman pensel. Jadi, contoh ayat yang cikgu beri di sini ialah Ramu menulis dengan alat genggaman pensel. Murid-murid boleh menggunakan ayat yang telah cikgu beri atau boleh membina sendiri ayat awak. Okey, sekarang murid-murid kita di aktiviti yang keempat. Okey, aktiviti ini ialah mengenai sebuah lagu. Okey, murid-murid dikehendaki melengkapkan lagu yang telah diberi menggunakan perkataan pilihan jawapan. Perkataan pilihan jawapan yang diberi di sini.
Sebelum itu, pastikan murid-murid tidak lupa menulis hari dan tarikh. Hari dan tarikh ialah hari ini iaitu hari Selasa dan tarikh ialah 23 November 2020. Okey, tajuk lagu kita pada hari ini ialah Inovasi Kita. Dan terdapat 4 pilihan jawapan yang telah diberi. Pertama ialah guna, kedua kepada, ketiga susun dan akhir sekali ialah selepas membaca. Sekarang kita akan lihat lagu yang telah diberi. Mari murid-murid kita baca bersama-sama lagu dan lengkapkan lagu ini. Fikir dahulu sebelum buang, tentu boleh guna semula. Inovasi ada pelbagai guna, banyak faedah kepada kita. Kotak yang lama usah dibuang, susun dan lekat bersama-sama. Warnakan kertas agar ceria. Simpankan buku selepas membaca. Pastikan murid-murid menulis dengan kemas dan cantik. Dan seterusnya ialah aktiviti yang kelima iaitu aktiviti yang terakhir di dalam unit 20. Okey, seperti biasa, pastikan murid-murid menulis hari dan tarikh. Jangan lupa untuk menulis hari dan tarikh. Okey, selalu dekat kelas, cikgu akan pastikan hari dan tarikh yang murid-murid tulis cantik. Dan bila menulis tarikh, pastikan Selasa mestilah menggunakan huruf besar. Okey, sekarang murid-murid boleh boleh tengok dekat sini. Di dalam pilihan jawapan, terdapat 6 pilihan jawapan. Okey, apabila murid-murid melihat di sini, murid-murid boleh melihat 2 perkataan yang diulang semula. Contoh ialah botol, diulang semula botol dan menjadi botol-botol. Okey. Yang ini ialah penggunaan kata ganda sama. Ataupun juga boleh dikenali sebagai kata ganda penuh. Dekat sini, murid-murid boleh melihat yang kedua ialah kucing dan diulang dengan kucing. Seterusnya pensil, diulang dengan pensil. Buku, buku. Pokok, pokok dan hampas, hampas. Jadi ini ialah penggunaan kata ganda sama ataupun kata ganda penuh. Contoh lain yang murid-murid boleh beri, contoh di dalam kelas ialah meja-meja, kerusi-kerusi, buku-buku. Oh, buku-buku ada dekat sini. Mungkin kipas-kipas dan seterusnya. Okey, kita tengok ayat nombor 1. Rayhan rajin menyiram pokok-pokok sayur di kebun. Nombor 2, abang menyusun buku-buku yang telah dibacanya di atas rak. Ketiga, kucing-kucing itu berlari ke arah Rayhan apabila diberi makanan. Keempat,
Yi Fang menyimpan pensel-pensel warna ke dalam bekas kotaknya. Ayat yang kelima ialah pinggan itu diperbuat daripada hampas-hampas padi dan tebu. Dan akhir sekali ialah Wei Han dan rakan-rakan mengumpulkan botol plastik. Okey, pastikan murid-murid menulis dengan tulisan yang cantik dan kerja murid mestilah kemas. Pastikan murid-murid menyudahkan kerja yang diberi guru. Murid-murid mestilah rajin semasa tempoh PKPP ini supaya murid-murid tidak ketinggalan di dalam pelajaran. Pastikan semua kerja yang diberi oleh guru dibuat pada masa yang telah diberikan. Jaga diri murid-murid, duduk di rumah dan buat semua kerja yang diberi oleh guru. Terima kasih.